Kala itu taubatmu tidak berguna lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah atas. Anda bersama dengan saya, Luqman Hakim. Sebelum itu, seperti biasa, di mana jua kita berada, ke manapun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, hari ini kita nak belajar salah satu mata pelajaran yang sangat menarik, iaitu pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah berkenaan dengan hari kiamat. Persoalannya ialah bagaimanakah persediaan kita untuk menghadapi hari kebangkitan. Itulah yang akan kita bicarakan bersama dengan ustaz kita yang cukup luas pengalamannya. Nak kenal siapa? Jom kita lihat profil guru kita. Muhammad Nazam Muhammad Yusof, Guru Cemerlang DG 52 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat Johor. Inilah dia, Cikgu Muhammad Nazam. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Luqman. Jumpa khabar, lagi, Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Ini kali kedua, Cikgu, kita bersama? Kita bersiaran. Kali kedua. Alhamdulillah, maknanya jodoh kita kuat, Cikgu. Alhamdulillah, kuat. Baik, Cikgu. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Sebelum kita nak bersembang lebih panjang, Cikgu, apa kata kita buat SOP dulu? Okey, saya pakai dulu cecair pembasmi kuman, kemudian jemput Cikgu pakai pula. Supaya kita sama-sama dihindarkan daripada dijangkiti wabak COVID-19. Yang kedua, di mana pun kita berada, kekalkan penjarakan fizikal. Dan paling penting, terus pakai pelitup muka. Okey, betul, Cikgu. Kita dah berkenalan dengan Cikgu. Sekarang kita nak berkenalan pula dengan murid-murid dalam talian. Boleh, Cikgu? Boleh. Silakan, jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Itu dia, murid-murid dalam talian kita yang segak, handsome dan comel belaka ni. Assalamualaikum. Apa khabar, semua sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Boleh tak saya nak berkenalan dengan anda semua? Bermula dengan Sumayah. Kenalkan nama Sumayah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat Makiyah, ayat Madaniyah. Nama diberi Nur Sumayah. Saya daripada SMKA Segamat. Wah, siap pantun tu. Dua kerat, Cikgu. Terbaik, Sumayah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Kemudian Alif. Silakan Alif, kenalkan nama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Quran, Bukti Kerasulan. Nama diberi Alif Safwan. Boleh panggil Alif, dari SMKA Segamat. Dua kerat juga. Dua, dah empat kerat dah. Empat kerat dah. Okey, baik. Terima kasih kepada Alif. Seterusnya Amira. Silakan Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lumahfuz ke Baitul Izzah. Nama diberi Nur Amira Syafiza. Boleh panggil Amira. Saya daripada SMKA Segamat. Okey, terima kasih kepada Amira. Seterusnya Zakia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Lam Syamsiah, Alif Lam Qamariyah. Nama saya Alifah Zakiah. Saya dari SMKA Segamat. Okey, terima kasih kepada Alifah Zakiah. Seterusnya Muaz Hakimi. Kenalkan nama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dan hadis, tempat rujukan. Muaz Hakimi, nama diberikan. Boleh panggil saya Muaz. Saya daripada SMKA Segamat. Okey, terima kasih kepada Muaz. Mak Bedah, isteri kepada Pak Karim. Bersama saya, Luqman Hakim. Dua kerat juga. Mantap. Ada yang beli, ada yang jual. Terbaik, terbaik. Baik, terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baiklah, Ustaz, saya nak tanya dua orang di kalangan mereka tentang, mungkin saya nak pilih seorang lah, iaitu Alif. Mungkin Alif boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan lirik yang saya dan Ustaz nyanyikan sebentar tadi. Silakan Alif.
Okey, berdasarkan nasyid tersebut, saya dapati suasana pada hari kiamat itu dalam keadaan yang huru-hara. Okey, baik. Jadi Betul. suasana di hari kiamat ialah huru-hara Ustaz. Ya, dalam keadaan ketakutan, Betul. dalam keadaan semua di luar daripada pemikiran kita. Memang dalam keadaan yang ketakutan, lari dan sebagainya lah. Itu Dahsyat, suasana. Ustaz. Sangat dahsyat, tak terfikir oleh akal fikiran kita. Okey. Okey, baik. Itu pandangan daripada Alif. Saya nak pilih wakil perempuan pula dari Sumayyah lah. Silakan Sumayyah. Baik. Berdasarkan lirik nasyid tersebut, saya dapati gunung ganang akan berterbangan hingga menyebabkan kehancuran ke atas alam semesta. Subhanallah, gunung ganang Ustaz yang pasak tu, Ya. yang gah itu pun akan berterbangan Ustaz. Dia akan bertebaran, planet, bintang semua akan bertemu dan sebagainya. Dahsyat. Berlakunya kehancuran yang sangat dahsyat, yang memang kita tidak terfikir oleh akal kita dan kadang kita ketakutan semua sekali. Allah. Itulah dia suasana gambaran hari kiamat. Dahsyat Ustaz. Dahsyat, memang menakutkan. Baik Ustaz, bila sebut juga tentang mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu kita akan fokus kepada hari kebangkitan ini. Bagaimana betul. Ustaz? Apakah objektif kita punya pembelajaran pada hari ini? Okey, terima kasih Luqman dan anak sekalian. Jadi pada hari ini kita akan pelajari topik yang sangat besar kepada kita kerana hari itu pasti berlaku Luqman. Tetapi bila Allah sahaja yang akan mengetahuinya. Okey, jadi tengok sama-sama bahawa untuk Quran Sunnah ini tajuk kita ialah pelajaran tingkatan 5, pelajaran 11 iaitu persediaan menghadapi hari kebangkitan. Okey, daripada tajuk yang sungguh besar ini kepada kehidupan kita, kita dapat apa yang pertama sekali, murid dapat menyatakan intisari ayat 1 hingga 11 surah Al-Waqiah. Okey, kemudian yang kedua, murid dapat menerangkan, murid dapat menerangkan pengertian Al-Waqiah dan suasana kejadian pada hari tersebut. Okey. Yang ketiga, murid dapat menghuraikan 3 golongan manusia yang akan dikategorikan pada hari kebangkitan itu nanti. Yang keempat, murid dapat mencadangkan usaha-usaha untuk menjadi golongan ashabul muqarrabun dan ashabul yamin. Seterusnya yang kelima, murid dapat menerangkan implikasi pengabaian jika tidak melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh ashabul yamin dan al-muqarrabin. Dan yang terakhir ialah murid dapat mengeluarkan pengajaran daripada tajuk yang kita belajar pada hari ini. Jadi itulah dia Luqman tentang objektif penting tajuk kita dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran Sunnah pelajaran ke-11, persediaan menghadapi hari kebangkitan. Okey, jadi 6 perkara yang akan kita dapat jikalau kita fokus kepada pembelajaran pada hari ini. Baiklah Ustaz, saya yakin ramai dah tak sabar untuk mulakan kelas bersama dengan Ustaz. Tetapi kita nak rehat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh, silakan. Okey, kita rehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Ustaz Muhammad Nazam Muhammad Yusof, guru cemerlang DJ 52 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat Johor, dan juga murid-murid dalam talian kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat. Baik Ustaz, saya difahamkan Ustaz ada sediakan sedikit bingkisan video. Betul Ustaz? Betul. Jadi jom kita lihat video tersebut. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم. Jadi alhamdulillah
kita telah mendengar ayat 1 hingga 11 surah Al-Waqiah. Jadi anak-anak dah lihat tadi, okey, maksud dan juga bacaan dia tadi. Jadi sama-sama kita lihat dekat slide kita. Seterusnya ialah apakah sebenarnya intisari? Masa bila kita belajar ayat Quran, kita baca, kita tahu tajuk dan sebagainya, apakah intisari yang kita boleh ambil daripada ayat 1 hingga 11 surah Al-Waqiah ini? Jadi Ustaz persilakan, siapa yang boleh berikan intisari? Okey, silakan. Siapa yang nak bantu Ustaz, sila angkat tangan. Okey Alif, silakan. Yang pertama, pada hari kiamat, manusia akan dikategorikan kepada 3 golongan, iaitu golongan Al-Muqarrabun, golongan Ashabul Yamin dan golongan Ashabul Shimal. Okey, ahsanta. Betul. Okey. Itu yang pertama. Okey. Seterusnya Luqman, boleh ambil yang kedua? Siapa-siapa yang Luqman nak? Silakan. Okey, siapa yang nak bantu Ustaz, sila angkat tangan. Untuk siapa yang kedua, yang nak, okey, Alifah. Silakan. Yang kedua, hari kiamat itu pasti berlaku dan tiada siapa yang dapat menafikan pada hari tersebut. Ya, betul. Jadi hari kiamat itu pasti akan berlaku Luqman. Tetapi tak tahu bila akan berlaku. Tapi yang penting ianya pasti akan berlaku. Sebab itu sebagai orang yang percaya kepada hari kiamat, kita kena sentiasa bersedia untuk menghadapi hari yang bakal berlaku itu. InsyaAllah. Okey, seterusnya anak sekalian, kita tengok dekat slide kita. Ustaz nak bacakan juga yang sebenarnya yang Ustaz boleh gambarkan. Pertama ialah, intisari ialah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa hari kiamat pasti akan berlaku. Namun bilakah hari kiamat itu berlaku menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena tunggu dengan macam mana? Dengan memperbanyakkan amal yang soleh. Ya, betul. Seterusnya, yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kehancuran kejadian hari kiamat. Maksud dia, planet bertembung, keadaan huru-hara. Kalau kita gambarkan bahawa suasana yang sangat kelam kabut. Okey, tidak terfikir oleh akal kita, berlaku pada hari itu yang sangat menakutkan semua orang. Okey. Seterusnya yang ketiga, pada hari kebangkitan di padang mahsyar nanti, manusia akan dikategorikan kepada 3 golongan, as-sabiqun, kemudian ashabul yamin dan ashabul shimal. Itu di antara intisari. Sebenarnya banyak kita boleh ambil, tetapi ini di antara yang mudah untuk pelajar ingat, mudah untuk menyerap dalam diri kita, untuk kita ingatlah. Okey, jadi bila periksa, contohnya kan, dia akan tanya, nyatakan intisari ayat di atas. So ini di antara pilihan jawapan yang mudah untuk pelajar ingat, insya-Allah. Okey, jadi itu antara 3 perkara intisari kepada ayat surah Al-Waqiah tadi Ustaz. Ya, betul. Tadi disebut juga tentang surah Al-Waqiah tu Ustaz. Ada yang bertanya, apakah itu Al-Waqiah? Oh ya, betul. Jadi anak-anak sekalian, terima kasih kepada Luqman. Okey anak sekalian, tolong tuliskan di atas kertas A4 masing-masing, apakah Al-Waqiah yang anak-anak tahu? Apakah Al-Waqiah yang anak tahu? Okey. Okey, jadi mungkin murid-murid di rumah juga boleh tulis Ustaz ambil satu kertas kosong, ambil pen dan tulis apakah itu Al-Waqiah bersama dengan murid-murid dalam talian kita. Okey. Ya, betul. Jadi kita menunggu jawapan Ustaz. Ya, anak dah bersedia dah? Okey, kalau dah bersedia, boleh angkat apakah di Al-Waqiah yang anak-anak tahu. Sila angkat. Okey. Okey Luqman, tolong bacakan Luqman. Tunjukkan di depan kamera anda. Okey, baik. Saya baca dulu yang Alif Ustaz. Ya, silakan. Okey, Alif iaitu Al-Azifah, sesuatu yang dekat. Ya, dia akan dekat, makin dekat berlaku. Okey, walaupun jauh tetapi masa itu makin dekatlah dengan hari kiamat itu berlaku. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya Muaz Al-Qari'ah, ketukan keras. Ya, maksud dia pada hari itu berlaku ketukan masuk ke suasana yang huru-hara. Bertembung di antara planet dan sebagainya, sangat menakutkan dan sebagainya. Keadaan itu sangat memberikan kita kesan dan menakutkan dan sebagainya semua manusia pada hari itu. Okey, dan seterusnya Al-Hisab, perhitungan. Ya, perhitungan Luqman, maksud dia pada hari itu manusia akan dihitung amalan baik dan amalan buruk dia. Baik, dan seterusnya Al-Haqqah, pasti berlaku. Rahsianya bila tak tahu, tapi benda itu pasti akan berlaku. Okey. Dan yang terakhir Luqman. Dan yang terakhir Al-Tammah, iaitu bencana Ustaz. Ya, bencana. Maksud dia keadaan sangat menakutkan. Kelam kabut Ustaz. Kelam kabut dan macam-macam kita akan jumpa dalam tajuk ataupun isi seterusnya Luqman. Itulah dia sebenarnya Al-Waqiah. Walau bagaimanapun anak sekalian, di sini Ustaz sediakan juga beberapa fakta yang perlu kita tahu. Pertama sekali, apakah itu Al-Waqiah? Nama-nama bagi hari kiamat.
kiamat ni lebih kurang ada 26 nama dalam Al-Quran, Luqman dan anak sekalian. Jadi kita ada nama As-Sakhah, As-Sakhah, Al-Haqah, Al-Azifatu, Al-Qari'atu dan At-Tamah. Itu nama-nama lain bagi hari kiamat. Yang kedua, nama-nama tersebut digunakan sebagai penegasan terhadap kepastian perkara itu akan berlaku. Okey, berita akan berlaku. Sebab tu ada banyak nama tapi menjurus kepada satu makna, berlakulah kiamat. Seterusnya yang ketiga ialah ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fa yauma izi waqa'atil waqi'ah. Maka pada saat itu berlakulah hari kiamat. Masa itu memang pasti akan berlaku dan akan terjadinya kiamat. Dan ayat sekali, setiap Muslim wajib beriman dengan hari kiamat. Ni rukun iman yang kelima. Wajib kita percaya dan wajib beriman dan kita perlu bersedia untuk menghadapinya. Okey, itu apakah dia? Al-Waqi'ah. Baik, seterusnya. Inilah suasana hari kiamat. Ustaz akan bacakan, anak tolong dengar dan fahamkan. Okey, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Sadaqallahul azim. Al-Hajj ayat 1 hingga 2. Okey Luqman, bila kita baca ayat ni, kita tengok poin-poin penting-penting kita lah. Yeah. Okey, iaitu ya ayyuhannas, wahai manusia, bertakwalah kepada kamu. Apa dia? Inna zalzalatas sa'ah. Sesungguhnya gempa bumi hari kiamat itu, gempa bumi hari kiamat itu sangat dahsyat. Sangat azim, dahsyat. Okey. Kemudian yauma tarawna, pada hari itu, okey, wanita yang menyusukan anak, dia akan lupa kepada anak dia. Okey. Dan wanita yang hamil, dia akan keguguran kerana ketakutan. Okey. Kemudian manusia dalam keadaan seperti orang yang mabuk. Tetapi pada masa itu orang tidak mabuk. Okey, itulah dia azab Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat dahsyat. Okey, anak-anak sekalian, itulah dia suasana hari kiamat. Jadi berdasarkan tadi itu, Ustaz nak kepada anak sekalian, tolong tuliskan suasana hari kiamat di atas kertas A4 masing-masing. Apakah yang anak dapat gambarkan suasana hari kiamat berdasarkan ayat yang Ustaz terangkan tadi. Okey, silakan. Okey. Silakan. Dan murid-murid di rumah juga boleh buat seperti yang telah dianjurkan oleh Ustaz. Ambil satu kertas dan tulis di situ suasana Ustaz Okey. gambaran yang berlaku ketika hari kiamat. Okey. Okey. Bagaimana murid-murid dalam talian? Dah siap? Okey, boleh tunjukkan Ustaz boleh, okey, silakan. tunjukkan Silakan di hadapan kamera anda. 1, Okey. 2, 3, silakan. Ya, angkat. Okey. Okey, Luqman bacakan. Okey, saya yang pertama alif iaitu planet bertembung Okey, Ustaz. betul. Pada masa itu gunung gandang saling bertembung dan memang berlaku kehancuran gempa bumi yang sangat dahsyat. Okey. Baik, seterusnya yang kedua. Yang kedua, bumi bergoncang. Ya, sebab planet bertemu dengan bintang dan sebagainya akan bergoncang, hancur semua sekali. Okey, seterusnya. Yang ketiga, wanita keguguran. Ya, sebab kerana ketakutan dia sampai gugur. Yang menyusu dia sampai tak ingat anak dia dan sebagainya sebab betapa menakutkan pada hari itu. Jadi masing-masing memikirkan tentang diri sendiri. Walaupun anak dia dah lupa dah. Okey, seterusnya yang terakhir. Dan yang seterusnya, yang keempat, keadaan huru-hara. Ya, keadaan sangat huru-hara. Orang cuba nak melarikan diri tapi tak boleh dan sebagainya. Bila lari ke sana, sana datang benda dan sebagainya. Sebab keadaan itu memang akan berlaku sangat huru-hara, menakutkan. Lari ke mana pun tak akan jumpa tempat yang selamat. Kerana itu hari penghabisan kita dekat dunia ini. Dan yang terakhir Ustaz, gunung berterbangan. Ya, tadi kan Luqman kata sebagai pasak kan. Betul. Bayangkan kalau pasak itu tercabut. Allah Akbar. Bagaimana keadaan angin yang kuat, bagaimana bertemu dengan planet jatuh ke atas bumi dan sebagainya, bertemu hancur dan sebagainya. Sebab itulah digambarkan seperti, pernah tak kita ambil bantal, kita buka ataupun kita koyakkan, kita buat macam tu, bertaburan dia punya bulu-bulu dia. Sepertilah besok hari kiamat. Sangat menakutkan. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita selamat daripada benda-benda yang sangat menakutkan, insya-Allah. Okey, seterusnya Ustaz cuba gambarkan kepada beberapa isu penting. Pertama sekali, bumi. Apa akan berlaku pada bumi? Iaitu bergegar, bergoncang dan bergerak seperti gempa yang sangat dahsyat. Okey. Seterusnya, gunung ganang akan beralih daripada tempatnya, hancur, pecah, bertebaran menjadi debu berterbangan dan seperti bulu yang halus tadi itu. Okey.
Seterusnya, wanita menyusukan, lupa pada bayi yang disusukan, mengandung keguguran disebabkan sangat ketakutan. Okey? Dan yang terakhir murid sekalian ialah manusia seperti orang yang mabuk. Mabuk, tak ingat mabuk kan? Tetapi dia tidak mabuk. Okey, ketakutan yang luar biasa. Kemudian akan dibangunkan untuk dihisap. Pada masa itu, semua dalam keadaan ketakutan. Itulah dia suasana hari kiamat. Okey, Ustaz. Itu gambaran tentang suasana hari kiamat. Bagaimana Ustaz dengan golongan-golongan manusia pada hari kiamat nanti, Ustaz? Golongan. Okey. Golongan-golongan kita akan tengok pada slide seterusnya. Jadi Ustaz mohon kepada anak sekalian tolong tuliskan di atas kertas siapakah dia golongan manusia pada hari kiamat nanti. Okey, jadi silakan kepada murid-murid dalam talian juga di rumah boleh juga turut serta senaraikan golongan manusia pada hari kiamat. Ya, Betul, betul. Golongan manusia pada kiamat. Jadi selepas kita dalam keadaan kita dah dihancurkan semua mati, bagaimana kebangkitan itu besok? Macam mana? Yaumul kebangkitan macam mana? Okey, kita nak lihat jawapan daripada murid-murid dalam talian kita selepas berehat nanti, Ustaz. Boleh. Kerana kita nak lihat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh, silakan. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami, pastinya dalam slot menengah atas. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Nazam Muhammad Yusof, guru cemerlang DG 52 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat Johor, dan juga murid-murid dalam talian kita dari SMKA Segamat Johor. Baiklah Ustaz, tadi kita ada tinggalkan persoalan kepada murid-murid dalam talian kita. Sekarang Ustaz, sebelum kita nak lihat jawapan dari mereka, apa kata saya buka dulu yang ada hadapan ni? Okey, cuba Lokman buka. Yang pertama sekali. Yang pertama ya, sekejap saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ialah adanya Ashabul Muqarrabun. Al-Muqarrabun. Yang pertama sekali Ashabul Al-Muqarrabun. Okey. Boleh tak anak angkat jawapan? Tengok boleh? Ada tak sama dengan anak-anak? Okey, cuba murid-murid dalam talian tunjukkan jawapan anda di hadapan kamera. 1 2 3. Okey, silakan. Okey, Ashabul Muqarrabun ada Ustaz dari betul. Sumayyah, Taniyah, Ashabul Muqarrabun. Okey, seterusnya Muaz. Okey, yang kedua Ustaz Ya, yang kedua. Saya buka Yang kedua, jap. Okey, buka terus. Okey. Yang kedua. Okey. Ashabul Yamin. Ashabul Yamin, ada tak Ashabul Yamin? Okey, ada. Dari Alifah Ustaz. Alifah. Okey, yang ketiga Lokman. Silakan. Dan yang ketiga Ashabul Shimal. Ashabul Shimal. Siapa Ashabul Shimal? Ada yang bawah tu. Lokman. Siapa? Iaitu siapa namanya ni? Amira. Okey. Terima kasih banyak. Ada juga dikatakan sebagai para nabi dan rasul. Ada juga. Maksud Al-Muqarrabun tu ialah di antaranya nabi dan rasul. Dan ada juga ialah golongan ahli syurga, iaitu golongan kanan. Itulah dia golongan yang akan ada selepas kebangkitan pada hari kiamat nanti. Okey anak sekalian, Ustaz nak minta kepada anak pelajar, siapa boleh terangkan siapakah dia golongan Ashabul Al-Muqarrabun? Silakan, siapa boleh? Okay, siapa yang nak bantu Ustaz sila angkat tangan. Untuk Ashabul Muqarrabun, okey. Silakan Sumayyah. Al-Muqarrabun ialah golongan yang berlumba-lumba melakukan kebaikan seperti para nabi dan rasul, hampir dengan penghormatan Allah serta tinggal menetap di dalam syurga. Okey, Luqman dan murid sekalian, jadi Al-Muqarrabun adalah golongan yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ni mendapat kerahmatan, mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya para nabi, para rasul, wali Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mungkin para sahabat dan semua orang-orang alim ulama yang sentiasa berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dia Al-Muqarrabun. Okey, seterusnya, murid sekalian, siapa boleh terangkan golongan Ashabul Kanan? Ashabul yang kanan, iaitu Ashabul Yamin. Silakan. Okey, siapa yang nak bantu Ustaz sila angkat tangan untuk Ashabul Yamin. Okey, Alifah, silakan. Golongan yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan dan diberikan nikmat syurga. Okey, betul juga. Maksud dia golongan kanan inilah orang yang banyak melakukan segala suruhan Allah SWT, meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mendapat rahmat dalam kehidupan dia. Kenapa? Kerana kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nama dia kanan, sebagai orang-orang yang baik-baik.
Sebelah kanan. Okey, yang ketiga, siapa dia golongan sebelah kiri? Al-Yamin. Siapakah dia? Okey, siapa nak terangkan? Silakan. Sila angkat tangan. Saya Ustaz. Okey, silakan. Amira. Golongan Ashabul Shimal ialah golongan yang menerima buku catatan amal dengan tangan kiri dan dicampakkan ke dalam neraka. Okey, jadi yang sebelah kiri ni sebenarnya tak baik biasanya. Jadi orang sebelah kiri ni ialah golongan yang banyak melakukan ataupun meninggalkan perintah Allah Taala, melakukan larangan Allah Subhanahu Taala. Jadi Allah dikatakan sebagai Allah Subhanahu Taala meletakkan ni sebagai golongan yang sebelah kiri, dan mereka ni mendapat amalan daripada tangan kiri dia. Okey, cuba tengok kat depan. Okey, dekat slide Ustaz ni, Al-Muqarrabun, okey, Ashabul Yamin, kemudian Ashabul Shimal. Okey, golongan yang berlumba-lumba melakukan kebaikan, Al-Muqarrabun. Banyakkan solat, banyakkan puasa, banyakkan zakat dan sebagainya. Semua kat sebelah Al-Muqarrabun. Ashabul Al-Yamin, iaitu menerima buku catatan amal dengan tangan kanan dan mendapat nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dapat nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ashabul Shimal menerima buku catatan amalan dengan tangan kiri, okey, dan dicampakkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Jadi itulah dia golongan manusia pada hari kebangkitan nanti. Okey. Okey, jadi anak-anak sekalian, bagaimanakah murid sekalian, bagaimanakah amalan untuk menjadi golongan Ashabul yang sebelah kanan tadi? Ya, betul. Okey, cuba tuliskan di kertas masing-masing anak-anak sekalian dekat rumah, murid-murid sekalian. Okey, tuliskan sekarang. Okey, jadi kita nak tahu, ya Luqman, nak tahu bagaimanakah supaya kita menjadi golongan sebelah kanan tadi tu. Ya, betul. Kita dah dengar dah kelebihan menjadi golongan sebelah kanan, golongan Ashabul Muqarrabun. Jadi kita nak tahu juga apakah amalan yang boleh kita buat supaya tergolong dalam golongan Ashabul Muqarrabun dan juga Ashabul Yamin. Okey. Jadi murid-murid dalam talian sudah bersedia? Okey, sila tunjukkan jawapan anda di hadapan kamera. 1, 2, 3. Okey, yang pertama Luqman dia kata solat. Okey, betul. Alifah Zakia, Amira kata haji, betul. Kemudian Sumayyah, sabar, betul. Ataupun zikir, betul juga. Puasa, betul juga. Itu semua amalan-amalan yang membawa kepada kita menjadi orang yang mendapat dikatakan golongan sebelah kanan. Mendapat amalan kita daripada buku catatan sebelah kanan. Okey, amalan dia solat, kemudian zakat, kemudian amanah, amal dalam tanggungjawab kita. Okey, sentiasa bertanggungjawab amal dan sebagainya. Membaca Al-Quran, kerana apa? Satu huruf bersama 10 kebaikan, 10 pahala. Jadi banyak kita dapat. Jadi banyak akan baca Quran. Okey. Kemudian zikir, kemudian sedekah. Kerana satu sedekah bersama 70 kebaikan. RM1 bersama 70. Itu sesuatu yang kita kena kejar. Banyakkan bersedekah supaya menjadi bekalan kita besok di alam barzah dan di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, seterusnya. Okey, apakah usaha? Okey, apakah usaha kita untuk kita menjadi golongan Ashabul Yamin dan Al-Muqarrabun? Siapa boleh terangkan dekat sini? Apakah usaha-usaha dan tindakan untuk menjadi golongan Ashabul Muqarrabun? Jika ada. Okey. Okey, silakan. Siapa tu? Muaz. Baik. Ya. Untuk soalan ini saya ada dua isi yang saya ingin kongsikan. Baik. Yang pertama, untuk menjadi golongan ini, kita perlu belajar ilmu agama dan beramal dengannya secara bersungguh-sungguh. Seperti menunaikan solat dan melakukan ibadah puasa. Kenapa? Agar kita mendapat keberkatan dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala sebab daripada amalan yang kita lakukan, hasil daripada ilmu agama yang kita pelajari. Baik. Isi yang kedua, kita perlu juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mencuri, membunuh dan bersikap zalim. Mengapa? Kerana perbuatan-perbuatan ini pasti akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita kerana kita melakukan perkara yang tidak Allah sukai. Dan apa kesannya jika kita melakukan juga perkara-perkara ini? Allah akan mengancam orang-orang yang melakukan perkara buruk untuk memasukkan mereka ke dalam api neraka. Okey.
jelas dekat situ. Terima kasih kepada Nama Ustaz Muaz, terima kasih, jelas penerangannya. Jadi alhamdulillah. Jadi itu di antara usaha lah. Okey, Ustaz pun sediakan juga jawapan, iaitu pertama sekali melakukan segala yang diperintahkan Allah SWT. Tadilah puasa, zakat, apa semua yang kita kena buat, wajib buat. Yang kedua, berlumba-lumba dan melakukan ketaatan kepada Allah Taala. Jadi bila ada sedekah, kita sama-sama bersedekah. Mungkin sekarang ni senang je Luqman, secara online saja. Murid bersedekah kan. Walaupun RM5, walaupun RM1, teruskan bersedekah. Sebab apa? Berlumba-lumba untuk kita menyimpan saham kita di akhirat nanti. Okey, seterusnya nombor 3, istiqamah dan bermujahadah melakukan amal kebaikan. Nak buat baik ni Luqman dan murid-murid sekalian bukan perkara yang mudah. Betul. Kalau subuh tu mungkin malas nak bangun, hujan, sejuk dan sebagainya, kita kena lawan. Kita kena berusaha untuk menjadi terbaik. Itu memang kita kena lawan perasaan malas. Okey, syaitan sentiasa menghasut kita kan. Jadi kita kena lawan perasaan itu supaya kita dapat berjaya. Okey. Dan yang keempat, melazimi sifat mahmudah dalam setiap perkara. Hari ini suasana Covid, ramai orang yang susah. Apa kita kena buat? Boleh bersedekah, berikan makanan, berikan keuangan dan sebagainya, terutama keluarga kita yang susah dan sebagainya kan. Itu di antara melazimi sifat-sifat yang baik dan diri kita dengan membantu untuk orang lain supaya mudah dan selamat dan sebagainya. Itu yang boleh kita usahakanlah. Okey, seterusnya, implikasi jika kita tidak melakukan amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan ashabul muqarrabun apa berlaku kepada kita? Okey, murid-murid sekalian, pertama sekali, hidup tidak tenteram kerana bergelumah dengan dosa dan maksiat. Contohlah Luqman dan murid sekalian, bila kita tertinggal sembahyang ataupun terlambat sembahyang, apa kita rasa Luqman? Okey, kita akan rasa tak tenang. Ya, tepat, rasa sangat bersalah. Betul. Sebab itu bila kita terlajak, contoh subuh kan, terlajak, terus kita qada kan supaya tidak ada hutang kepada Allah SWT. Betul. Jadi terus, jangan tiga tangguh-tangguhkan dan sebagainya. Kerana bila kita melakukan kesalahan sebenarnya, jauh hati kita ni rasa tak senang, tak selesa, takut dan sebagainya. Macam mana kalau aku meninggal sekarang dengan tak sembahyang sebagainya. Jadi benda tu menyebabkan kita tidak tenang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sentiasa lalai terhadap suruhan Allah SWT dan melakukan larangan Allah SWT. Orang yang sentiasa melakukan larangan Allah Taala ni, dia sebenarnya seorang yang meninggalkan ego, sombong dan sebagainya. Dia tahu tak boleh, tapi kenapa mencuri? Kerana nafsu dia. Dia tak boleh buat, tapi kenapa buat? Kerana apa? Kerana dia dipengaruhi oleh syaitan, kawan-kawan sekeliling dan sebagainya tak baik. Jadi kita kena sentiasa mencari rakan-rakan yang baik supaya kita selamat daripada tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang ketiga, lemah iman kerana terpedaya dengan hasutan nafsu dan syaitan. Sama tadi. Maksud dia kita sentiasa jaga diri kita, kita sentiasa mengawal diri kita, kita bersama orang-orang yang soleh, kita beramal dan sebagainya. Mudah-mudahan perkara itu menyelamatkan kita daripada melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu, bila kita mencuri, kena hukuman. Bila kita membunuh, kita kena hukuman. Semua itu ada hukuman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kebat. Okey, jadi bila kita belajar dalam KSSM ni, kita ada soalan kebat. Dan bagi Quran Sunnah ada 6 markah untuk kebat. Jadi soalan dia, okey, tengok Luqman, soalan dia, ashabul muqarrabin, mereka adalah golongan umat Islam yang hati dan perasaan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amalannya penuh khusyuk dan ikhlas kepada Allah Taala, tidak ada untuk orang lain, untuk Allah sahaja. Kemudian golongan kanan, ashabul yamin, sebahagian besar daripada generasi awal dan terkemudian. Okey, jadi soalan dia, okey, berdasarkan pernyataan, apakah usaha yang perlu anda lakukan untuk menjadi golongan ashabul muqarrabin dan ashabul yamin? Bincangkan. Ini contoh soalan kebat. Bincangkan, ramalkan dan sebagainya. Kat sini bincangkan. Jadi anak kat rumah, murid-murid dekat rumah, tolong cuba cari jawapan, fakta, huraian, dalil. Contohnya kan, fakta, huraian, dalil untuk kita sama-sama bincangkan selepas ini. Jadi kat rumah, tolong keluarkan kertas, tolong cari fakta dia apa, huraian apa, kemudian huraian lengkap apa. Itu 3 markah. Dalil, kemudian adanya huraian dalil juga rumusan untuk dapatkan 6/6 markah. Itu untuk kebat dalam pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. So, okey, cari jawapannya anak dekat rumah. Okey.
Okey, baik. Jadi itu soalan kebat Ustaz Ya, yang perlu betul. kepada fakta, huraian dan juga dalil yang Ya. boleh kita buat juga bersama dengan murid-murid di rumah. Baiklah, Ya. banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Ustaz Nazom, tetapi kita nak rehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh. Okey, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami, pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ustaz, cantik Ya, saya. juga buku ni Ustaz. Ni buku apa Ustaz? Alhamdulillah, itulah buku Quran Sunnah KSSM. Buku ni cantik, warna biru. Okey. Itulah Dan- sumber rujukan kita untuk kita belajar di sekolah juga. Okey. Dan di hujung, Ustaz? Dan kita juga ada tafsir, iaitu tafsir Ibnu Katsir, yang mana untuk kita mendalami, memahami bacaan ayat Quran dan sebagainya, kita boleh baca daripada juga tafsir daripada sini. Jadi kita akan lebih jelas lagi lah. Okey. Okey, baik Ustaz. Tadi kita tinggalkan dengan soalan kebat Ustaz. Ya, betul. Jadi jom kita uji murid-murid dalam talian kita. Boleh Ustaz? Okey, sebelum kita dengar jawapan pelajar, Okey. Luqman dan murid sekalian, okey, untuk kebat ini dia punya petak rahsia dia. 6 markah. Pertama fakta, huraian lengkap 3 markah, kemudian ada dalil, huraian dalil dengan rumusan ada 3 markah juga. So 6 markah. Okey, jadi Ustaz persilakan siapa murid yang boleh jawab untuk kebat ni. Siapa nak cuba jawab? Silakan. Okey, Alifah. Laju Alifah angkat tangan. Ya, Alifah, silakan. Silakan Alifah. Faktanya ialah melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Huraiannya, agar segala amalan dan ibadat diterima oleh Allah. Huraian lengkap, kesannya hidup akan sentiasa tenang kerana mendapat rahmat dan keredaan Allah. Okey, ahsanti. Jawapan tu lengkap. Kerana apa? Ada fakta, Luqman. Kemudian ada huraian. Huraian mesti dimulakan dengan kabus. Apa dia kabus? Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Kemudian adanya huraian lengkap. Gunakan akibat, kesan oleh itu. Jadi sama-sama kita tengok jawapan daripada Ustaz ialah, pertama sekali ialah berlumba-lumba melakukan segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jadi golongan al-muqarrabun, nak jadi orang yang baik, dapat syurga dan sebagainya, berlumba-lumba melakukan suruhan Allah Taala. Seperti tadilah solat, zakat, puasa dan semua perkara yang mahmudah. Okey, seterusnya huraian. Agar, ada agar menjadi mukmin yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya huraian lengkap. Kesannya apa bila kita buat kebaikan tersebut? Hidup kita akan menjadi tenang dan bahagia setiap masa. Sebab kita lapang. Bila kita solat waktu, Luqman, kita akan selapang. Betul. Masa kita rasa panjang. Bila kita baca Quran, kita rasa tenang. Itu semua rahmat bila kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalil yang sesuai dengan berlumba-lumba melakukan segala suruhan Taala? Kalau Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ta'alah kamu kepada Allah Ta'ala dan ta'alah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huraian ayat di atas menjelaskan kita wajib mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dalam melakukan segala amalan-amalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan rumusannya, kesimpulannya, kita hendaklah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan berlumba-lumba melakukan amal kebaikan supaya mendapat balasan yang baik di hari akhirat nanti. Sebab Luqman dan murid sekalian, dunia ini hanyalah sementara. Sebab kita sekarang hidup tak tahu berapa umur kita. Betul. Dan pada hari ini kita rasa suasana hari ini memang dekat dengan kiamat. Kenapa? Sebab di antara tanda besar di kiamatnya berlaku kematian yang mendadak. Dan kita pun semoga panjang umurlah Luqman, sebab kita ni tak tahu bila. Ramai yang telah pun pergi meninggalkan kita, sahabat kita, jiran kita, orang kampung kita dan sebagainya. Jadi kita kena sentiasa kembali kepada Allah Taala supaya COVID ini membawa kepada kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi okey, berkaitan balasan tadi. Luqman tadi dah tanya. Saya dah jelas tentang apakah itu masuk waqiah dan kita pun dah tahu dah apakah amalan-amalan yang perlu kita buat untuk jadi golongan ashabul yamin ini. Cuma ya Ustaz, saya kurang jelas bagaimana balasan untuk golongan seperti ashabul yamin, ashabul muqarrabun. Okey. Dekat depan tu Ustaz dah sediakan sebenarnya. Jadi boleh tak kalau kita minta pelajar tolong bacakan? Boleh Ustaz. Okey, pertama sekali Alifah. Boleh tak nampak tak dekat yang Abang Luqman tadi? Okey, dah buka. Apakah dia balasan kepada golongan al-muqarrabun?
Boleh nampak tak Alifah? Alifah boleh nampak bacakan? Di hadapan ni. Boleh bacakan balasan untuk Ashabul Muqarrabun? Tak nampak. Tak nampak ya? Oh, Okey, tak jap, nampak. Kita akan zoom sikit. Okey. Baik. Tak apa. Okey, baik. Sekejap Yang kedua ni tak apa, saya buka siap-siap. Okey, kita buka siap dulu. Yang kedua golongan ialah Ashabul Yamin dan yang ketiga ialah Ashabul Shimal. Ashabul Shimal. Okey, nampak tak Alifah? Okey. Yang pertama sekali nampak tak? Ashabul Muqarrabun. Okey, sila bacakan. Ya. Dapat menikmati pelbagai jenis buah-buahan. Okey. Yang kedua, dapat duduk di atas tahta kebesaran yang bertatahkan permata. Okey, jadi Luqman, dekat syurga itulah nikmat yang tidak pernah terfikirkan. Macam permata tu di tempat duduk dan sebagainya, wallahu taala, sebab nikmat tu sangat indah, sangat kita di awal-awal memang subhanallah makan buah-buahan. Kita makan apple kat dunia kan, tapi dekat syurga nikmat dia 10 kali ganda, tak terfikir. Musangki ada tak? Musangki apa, musang semua ada. Okey, itu contohnya lah. Maksud dia nikmat yang tak pernah kita gambarkan, sebab itu terlalu lazatnya, sedapnya dan sebagainya. Okey, yang kedua pula Ashabul Yamin. Ashabul Yamin. Okey, siapa boleh bacakan? Okey, Muaz, tolong bacakan Muaz. Muaz boleh nampak Muaz? Baik. Okey. Boleh. Okey, silakan Muaz. Baik, golongan Ashabul Yamin pertama mendapat nikmat syurga. Kedua, dilayan oleh bidadari jelita. Dan yang ketiga, dilayan oleh anak muda ceria wajahnya. Okey, terima kasih Muaz. Okey, Luqman, bagi lelaki dilayan oleh bidadari kan? Tak tahulah yang cantik dan sebagainya. Habis perempuan, siapa nak layan? Okey, dilayan oleh bidadara kot rasanya kan. Sebab itu dia kata wajah yang ceria. Okey, jadi seimbanglah. Kalau misalnya perempuan dapat bidadari yang melayan, lelaki bidadari, kalau perempuan mendapat bidadara untuk melayan kita besok dekat syurga, insya-Allah. Itu di antara gambaran nikmat yang sebenarnya sangat banyak dan tidak pernah kita terfikir apakah ianya nikmat tersebut. Kerana sebab itu kita kena belajar, kita buka buku-buku dan sebagainya untuk kita mendalami apakah nikmat-nikmat di syurga nanti. Walau bagaimanapun kita kena tahu juga sebagai berhati-hati. Apakah balasan kepada golongan yang Ustaz, ketiga? tadi bila Ustaz sebut tentang bidadari Ustaz, tersengih Alif Ustaz. Apa dia? Tersengih Alif. Bila Ustaz sebut tentang bidadari tadi. Dia dah ada seseorang kot, walaupun cantik macam bidadari kot rasanya, macam itulah. Okey. Yang seterusnya ialah Ashabul Shimal. Okey, siapa yang nak bacakan untuk Ustaz? Siapa boleh bacakan untuk Ustaz? Kita pilih perempuan lah pula Ustaz. Silakan. Okey, Sumayah lah. Boleh Sumayah? Bacakan yang ketiga ini. Boleh nampak Okey. Yang pertama, makan pokok yang berduri. Yang kedua, minum air danur. Yang ketiga, disiksa tapi tidak mati. Yang keempat, dibakar oleh api menjulang. Okey. Jadi na'udzubillah Luqman dan murid-murid sekalian, besok dekat dalam neraka, orang yang kat dalam neraka ni dia lapar sebenarnya, tapi tak ada makanan melainkan buah yang berduri. Dia makan buah tersebut tetapi tidak mengenyangkan. Pada rosak dalam dia sebenarnya, elok balik, makan balik. Itu di antara makanan ahli neraka. Pohon yang berduri. Nama dia zakum. Okey, seterusnya air danur. Apa air danur? Bila manusia diseksa di dalam neraka akan mengeluarkan air. Maksud dia bukan air daripada luka apa semua tu kan. Nama dia danur. Sangat busuk dan sebagainya. Itulah air yang akan diminum oleh ahli neraka. Walaupun tidak hilang dia punya hausnya, tetapi dia tetap nak minum juga. Terpaksa minum air tersebut. Dan diseksa oleh siapa? Kalau dekat syurga dia ada bidadari dengan bidadara kan. Tapi dekat neraka ada malaikat Zabaniyah yang sangat besar, yang sangat keras dan tidak ada belas kasihan. Itu gambaran siksaan. Bila mereka ni malaikat menyiksa memang dengan sekuatnya, dengan sekerasnya, yang mana memang sangat menyakitkan, tetapi tidak mati. Hidup semula disiksa, sampailah habis tempoh bila masa untuk dilepaskan. Jadi Luqman, sebenarnya orang Islam, okey, macam mana pun dia berdosa, akhirnya masuk syurga juga. Cuma kita tak sanggup masuk dalam neraka itu. Betul. Jadi kita kena selamatkan diri kita supaya jangan masuk neraka dengan kita sentiasa mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah murid-murid, okey, bila kita mengamalkan segala perintah Allah Taala yang kita pelajari kat sekolah, sebenarnya insya-Allah cukup untuk kita selamat daripada yang tidak baik ataupun kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi apa pun anak sekalian, kita hendaklah sentiasa memahami, kemudian menggunakan segala ilmu yang kita belajar dekat sekolah ni di rumah kita. Sekarang kan PKP kan? Betul. Jadi kita kena solat berjamaah dengan ahli keluarga kita. Kalau misalnya abang-abang, ajar adik-adik. Kalau kakak, ajar adik-adik dan sebagainya. Lepas solat, buat apa? Kita mengaji Al-Quran. Tadi kita dah kata bahawa 1 huruf bersama 10 kebaikan. Jadi dekat rumah ni, suasana yang sangat positif dalam suasana COVID ini untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mendengar berita-berita kematian dan sebagainya. Jadikan perkara itu sebagai motivasi kepada kita, keinsafan kepada kita, kembali kepada melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama puasa Isnin Khamis contoh dia, sama-sama kita sembahyang subuh berjamaah contohnya, bersama anak-anak dalam rumah supaya adanya rahmat, adanya kekuatan, adanya sakinah dalam sesebuah rumah tangga tersebut. Jadi sama-samalah anak sekalian, manfaatkan segala ilmu yang kita belajar, gunakan dalam kehidupan kita sehari. InsyaAllah kita akan menjadi golongan sebelah kanan ataupun golongan ashabul yamin. Ya, InsyaAllah. betul. Jadi antara golongan yang perlu kita elakkan dan kita jauhkan ialah golongan ashabul shimal, Ustaz. Ya, sebelah kiri. Sebelah kita jauh. kiri. Ya. Okey, kita dah pergi jauh. Okey, Luqman dan murid sekalian. Okey, kita tengok apakah pengajaran yang boleh kita dapat daripada tajuk kita hari ini, persediaan menghadapi hari kebangkitan. Okey, anak-anak murid Ustaz, siapa yang boleh untuk berikan pengajaran? Siapa boleh bagi pengajaran? Okey, siapa yang nak bantu Ustaz? Sila angkat tangan. Ya. Okey, untuk pengajaran ayat. Ada? Okey, silakan Sumaya. Sumaya, silakan. Berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini, antara pengajaran yang telah saya dapati, yang pertama, percaya dengan hari kiamat agar sentiasa bersedia. Yang kedua, bersedia dengan amalan-amalan baik kerana kiamat pasti berlaku. Yang Okey. ketiga, mengelakkan daripada melakukan dosa agar dijauhi daripada kemurkaan Allah. Alhamdulillah, betul sekali dan tepat sekali. Okey, anak-anak sekalian, Ustaz rasa kita pun dah jelas tentang pengajaran kita. Cuba tengok dekat depan, dekat slide Ustaz. Pertama sekali, apa pengajaran kita dapat? Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjat golongan yang dicintainya, iaitu yang selalu melakukan amal kebaikan. Siapa dia yang dicintainya? Iaitu golongan Al-Muqarrabun dan juga golongan Ashabul Yamin tadi tu. Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa mempersiapkan diri dengan amalan soleh sebagai persediaan menghadapi hari kebangkitan. Sebab apa? Hari itu pasti berlaku. Tapi apa persediaan kita? Sama-sama kita bersedia sekarang ni untuk menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, umat Islam hendaklah meyakini Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang setimpal kepada manusia pada hari kiamat. Sebab itulah hari kiamat ini juga, Luqman dan murid sekalian, ialah hari keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa adil? Sebab semua amalan kita, baik ataupun buruk, akan mendapat balasan sebagaimana dilaksanakan ataupun dibuat oleh manusia tersebut. Jadi Allah itu Maha Adil. Jadi bagi orang yang tidak yakin hari kiamat itu, dia akan rasa betul lah berlaku, betul lah kena dan sebagainya, sebab Allah Taala itu Maha Adil, meletakkan tempatnya pada tempat yang haknya. Jadi itulah dia pengajaran kita dapat pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sediakan diri kita, banyakkan melakukan amal kebaikan dan sebagainya, tinggalkan perkara yang tidak baik dan sebagainya, supaya hidup kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Okey, baik Ustaz. Tadi pada pertengahan kelas kita, Ustaz ada sebut yang kiamat ni pasti akan berlaku, Ustaz. Ya, betul. Pasti akan berlaku. Cumanya dirahsiakan waktunya. Ya. Jadi persoalannya Ustaz ialah, kenapakah dirahsiakan waktu kiamat tersebut? Okey, pertama sekali, Luqman dan murid sekalian, pertama untuk menguji keimanan manusia. Untuk uji beriman ke tidak beriman. Okey, yang pertama. Yang kedua, supaya orang-orang yang beriman ni istiqamah melakukan amal kebaikan, buat baik saja. Istiqamah. Dan yang ketiga ialah bukti, okey, kekuasaan Allah Ta'ala, okey, bukti keadilan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang baik ni. Dan yang tidak baik jugalah, maksud dia akan dapat balasan apa yang dibuat dekat dunia nanti. Jadi sama-sama kita kembali kepada Allah SWT, percaya, beriman, melaksanakan perintah Allah Ta'ala supaya kita selamat dunia dan juga di
di akhirat. Okey, baiklah. Kita pun sudah berada di penghujung kelas Ustaz. Jadi sebagai penutup untuk kelas kita, mungkin Ustaz ada sedikit rumusan berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini, iaitu pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Luqman dan anak murid sekalian. Jadi alhamdulillah kita dah berjaya melaksanakan PDP kita. Ustaz berharap anak-anak dapat sentiasa mendalami intisari yang kita dapat, isi pelajaran yang kita dapat untuk diamalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Murid-murid kena sentiasa melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid kena sentiasa melakukan segala apa juga perkara yang mampu dalam hidup kita ini. Okey, murid-murid kena menjauhkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selamat, dan yakinlah bahawa Allah itu Maha Adil, okey, Allah itu Maha Bijaksana. Allah Taala akan memberikan balasan yang baik kepada kita jika kita sentiasa taat dan patuh kepadanya, insya-Allah. Dan maka kita akan menjadi golongan apa tadi Luqman? Golongan Ashabul Muqarrabun dan juga Ashabul Yamin. Ashabul Yamin, dan jauhkan daripada golongan Ashabul Shimal. Okey, baik Ustaz. Jadi kita dah banyak belajar pada hari ini tentang masuk al-waqiah, amalan yang boleh kita lakukan dan juga balasan bagi mereka yang mendapat golongan kanan ini Ustaz. Jadi saya nak ingin bertanya Ustaz, segala bahan yang telah kita gunakan hari ini Ustaz, di manakah boleh kita dapatkan Ustaz? Okey, pertama daripada buku teks kita. Okey, KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5, itu memang rujukan kita di sekolah. Jadi anak-anak kena memastikan ianya dihabiskan, dipelajari dan sebagainya. Itu yang pertama sekali. Kemudian boleh gunakan juga ilmu buku-buku tafsir. Sebagai tadi itu, iaitu tafsir Ibnu Katsir, untuk kita memahami segala ayat, pengertian dia, cerita dan sebagainya agar lebih tepat dan sebagainya. Jadi kita nak menggunakan duduk ini untuk digunakan dalam mata pelajaran kita lah, supaya menepati kepada DSKP kita, pendidikan Quran dan As-Sunnah. Okey, baik. Jadi kita pun sudah berada di penghujung kelas. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Nazar Muhammad Yusof, Guru Cemerlang DJ52 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat Johor, juga murid-murid dalam talian dari SMKA Segamat Johor, dan juga murid-murid yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM kepada semua calon SPM tahun 2021 di seluruh Malaysia. Semoga calon-calon SPM akan memperolehi keputusan yang cemerlang dalam semua mata pelajaran, khususnya mata pelajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Saya mendoakan agar semua calon-calon akan diberi kesihatan yang baik dan berterusan, ketajaman akal fikiran dan kelancaran dalam penulisan jawapan yang betul dan tepat. Ingat anak-anak sekalian, jangan direnung letihnya usaha, tetapi renunglah manisnya sebuah kejayaan. Teruskan gigih berusaha untuk capai kejayaan. Ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Saya juga mendoakan semoga semua anak didik SMKA Segamat dan seluruh calon SPM 2021 memperolehi keputusan yang boleh membanggakan keluarga, guru-guru dan amnya pihak sekolah dengan mendapat straight A+, khususnya dalam pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Anak-anak, ingatlah, hendak berjaya perlulah berusaha bersungguh-sungguh, tidak takut untuk mencuba, serta tidak jemu-jemu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.